Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan buat revision bagi tajuk vectors. Baik, soalan yang pertama, question 1A. So, in diagram 4, PQR is a triangle on the Cartesian plane such that PQ is equal to negative 3i plus 5j. Okay, so maklumat yang pertama, and then the second one is PS equal to 4i plus 9j. So, kamu boleh tengok gambar rajah. Kita ada segitiga PQ dan R. Okay, maklumat yang diberi yang pertama adalah PQ dan maklumat yang kedua diberi adalah PS. Okay, given QR, RS equal to 1, 3. Okay, nisbah dia adalah 1, 3. Okay, QR dengan RS adalah 1, 3. And then find PR. Okay, dia suruh cari P. Okay, P ke R. Baik. So, untuk mencari PR, yang pertama kita akan melalui PQ. Okay, kita akan melalui PQ and then yang kedua kita akan melalui QR. Okay, therefore kita maklumat yang seterusnya diberi iaitu QR adalah 1 dan RS adalah 3. Baik. So, laluan yang perlu kamu guna untuk mendapatkan nilai PR adalah PQ plus QR. Okay, PQ plus QR. So, PQ maklumatnya telah diberi iaitu negative 3, 5. Tetapi masalah kita tidak tahu nilai vektor, okay, vektor untuk QR. So, kita guna satu lagi maklumat. Okay, satu lagi maklumat iaitu PS. Okay, PS equal to PQ plus QS. Okay, laluan dia adalah PQ plus QS. Kemudian kita tahu PS adalah 4, 9. Kemudian PQ adalah negative 3, 5. Okay, and then plus QS. So, kita boleh cari QS lah berapa. So, maknanya negative 3, 5 tu kita bawa ke kiri akan dapat operasi tolak. Baik. Kalau kamu tengok, okay, lepas tu kita buat pengiraan. 4 tolak negatif 3 akan dapat 7. Kemudian 9 tolak 5 akan dapat 4. Baik, kalau kamu tengok dekat gambar rajah tadi, QR tu adalah 1 daripada 4 bahagian. Okay, sebab QS ada 1 tambah 3, 4. Okay, QS ada 4 bahagian. Di mana QR tu adalah 1 daripada 4 bahagian QS. Okay, so QR equal to 1/4 QS. So, maknanya kita dah ada nilai QS tadi, kita gantikan sahaja QS tu dengan 7/4. Then, 1/4 tu akan darab setiap satu, darab dengan atas dan darab dengan bawah. So, kamu akan dapat 7/4 dan 1. Okay, yang bawah tu 1/4 darab 4 akan dapat 1. Okay, maka kita dah dapat nilai QR. Okay, nilai tu kita boleh gantilah dekat equation yang pertama tadi. Okay, iaitu negative 3, 5 plus 7/4, 1. Okay, kira macam biasa, atas dengan atas, bawah dengan bawah. So, jawapannya kamu akan dapat negative 5/4 ke 6. Kemudian, kita tukarkan dia dalam bentuk vektor IJ. So, PR is equal to negative 5/4I plus 6J. Okay, so kena faham betul-betul lah bagaimana kita nak menggunakan nisbah yang diberi. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Question 1B. Okay, given vector OA 4P, OB P2, OC Q8 are 3 vectors on the Cartesian plane. So, find the value of P and of Q such that AB minus BC equal to 6Q. Okay, macam mana kita nak buat ni? So, yang pertama, maklumat yang diberi adalah AB minus BC equal to 6Q. Okey, AB. Laluan AB adalah AO tambah OB. Ni kena ingat ya. Laluan untuk ke AB adalah AO tambah OB. Kemudian tolak. BC pula adalah BO tambah OC. Okay, BO tambah OC. So, equal to 6Q. Okey, AO. Okey, maklumat yang diberi pada awalnya adalah OA. Okey, OA adalah 4P. Okey, dekat sini ya. Ni. So, apabila dia minta AO, dia akan jadi opposite direction. So, bila opposite direction, kamu akan dapat nilai negatif. Okey, negative 4 and negative P.
Kemudian plus OB. Okey, OB masih lagi dikekalkan iaitu P2. Okey, tolak BO. Okey, BO adalah opposite direction bagi OB. Okey, opposite direction bagi OB. Therefore, P2 tadi akan dapat negative P, negative 2. Okey, negative P, negative 2. And then plus OC. Okey, OC maklumat dia dah beri iaitu Q8. Okay, so sambung saja equal to 6Q. Okay, so kita akan dapat equation seperti ini. Kemudian apa yang perlu kamu buat adalah kamu fokus atas dengan atas, bawah dengan bawah. So bahagian atas adalah negative 4 plus P and then minus negative P plus Q equal to 6. Okay, kemudian negatif-negatif akan dapat positif P, negatif-positif akan dapat negatif Q. Okay, so P dengan P akan dapat 2P. Okay, yang lain kita kekalkan. Kemudian yang negatif 4 tu boleh juga dibawa ke kanan. So akan jadi operasi tambah. So di mana 6 tambah 4 akan dapat 10. So ini adalah equation yang pertama. Okay, kenapa equation yang pertama? Sebab kita ada two unknown. Okay, kita tak tahu dua maklumat kat sini. P dan Q. So kita perlu satu lagi maklumat untuk equation yang kedua. Iaitu kita akan ambil daripada bahagian bawah ni. Tadi kita ambil bahagian atas, sekarang ni kita ambil bahagian bawah. Baik. Okay, saya keluarkan balik maklumat yang kita ada tadi. So kita ada equation yang pertama. Now kita fokus untuk equation yang kedua, kita ambil yang daripada bawah lah. Sebenarnya negative P plus 2 minus negative 2 plus 8 equal to Q. Okay, negatif-negatif negative 2 plus 8 akan dapat 6. Okay, yang ni negative 2 plus 8 akan dapat 6. Okay. Kemudian K2 tolak 6 akan dapat negatif 4. Okey, ini kita boleh jadikan sebagai equation yang kedua. Okey, equation yang kedua. So, daripada 1 dan 2 ni kita dapati 2 ni kita ada single. Kita ada single subject iaitu Q. Therefore, kita boleh jadikan 2 tu kita masukkan dia ke dalam equation yang pertama. Okey, 2 in 1. So, salin balik equation yang pertama iaitu 2P minus Q equal to 10 and then kita gantikan, okay, kita gantikan nilai Q tadi iaitu negative P minus 4. Okay, yang saya highlight merah ni lah. Kemudian, kamu expand negatif-negatif, we get positive P and then negatif-negatif, we get positive 4. Okay, seterusnya, okay, 2P plus P, okay, we get 3P. Okay, 4 tu boleh bawa ke kanan akan jadi operasi tolak. Okay, kemudian kita akan dapat 3P is equal to 6. Okay, so 3 tu boleh bawa ke kanan akan jadi operasi bahagi. So, saya shortcut kat situ 6 bahagi 3, P akan dapat 2. Okay, ni basic basic untuk calculation lah. Okay, seterusnya bila dah dapat nilai P, kita boleh cari nilai Q. Okay, kita boleh cari nilai Q. So, antara sebenarnya boleh guna mana-mana. Nak guna equation yang pertama boleh, equation yang kedua pun boleh. Tapi yang lebih mudah kita guna equation yang kedua lah. Sebab dia dah dapat Q kat sini kan. Q equal to negative P minus 4. Okay, so P tadi kita dah dapat 2, maka kita gantikan P2 dengan 2. So, we get negative 2 minus 4 and then we get negative 6 equal to Q. So, jawapan akhir dia P sama dengan 2, Q sama dengan negatif 6. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okay, 2A. Okay, diagram 1 shows a trapezium EFGH. Okay, kita ada trapezium EFGH. Okay, it is given that EF equal to 4D. Okay, kemudian EH equal to 12E. EP equals to 2 over 3 EH and FG equal to 3 over 4 EH. Okey, kamu boleh rujuk dengan gambar rajah yang diberilah. Baik, soalan yang diminta express EG. Okey, express EG in term of D and E. Okey, di mana EG? Okey, di situ saya highlight warna merah, itu adalah EG. So, laluan untuk dapat EG adalah FE dan juga FG. EF dan juga FG. Okay, EF dan juga FG. Maka kita boleh buat equation iaitu untuk mendapatkan EG, EF tambah FG. Okay, EF tambah FG. Baik, seterusnya EF. Okay, EF dah diberi. Okay, EF dah diberi iaitu 4D. Okay, EF dah diberi 4D.
Kemudian FG. Okay, FG pun dah diberi iaitu 3/4 EH. Okey, 3/4 EH. EH ni kita boleh dapat di sebelah kiri ni. EH equal to 12E. Okey, so saya terus ganti 3/4 EH adalah 3/4 darab dengan 12E. Kemudian kita permudahkan 4 dengan 12 tu boleh potong-potong. So kita akan dapat EG is equal to 4D plus 9E. Okay, EG equal to 4D plus 9E. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Okay, point Q lies inside the trapezium EFGH such that PQ equal to H minus 1 EF. Okay, kita ada point Q. Okay, kat sini point Q. Kat dalam ni. Okay, dia berada di dalam trapezium tadilah. Okay, so soalan dia express EQ. Okay, express EQ in term of H, D and E. Okay, express EQ. Okay, seperti mana saya tunjukkan dengan panah merah tu. So, untuk mendapatkan EQ, kita akan guna laluan EP dan PQ. Okay, EP dan PQ lah untuk dapat jawapan EQ tadi. Okay, EP tambah PQ. Okay, kemudian EP. So, maklumat EP adalah daripada maklumat asal iaitu EP equal to 2/3 EH. Okay, EP equal to 2/3 EH and then plus PQ. Okay, PQ yang diberilah daripada soalan tadi equal to H minus 1 EF. Okay, now kita kena tahu siapa EH dan EF. Okay, so daripada maklumat atas, EH kita dah tahu iaitu 12E. So, kita akan dapat tertutup situ 2/3 EH dia adalah 12E. Kemudian tambah H minus 1. Okay, kemudian EF. Okay, EF kita dapat maklumat beratas. Okay, banyak maklumat kita boleh dapat daripada atas iaitu 4D. Okay, kemudian kita teruskan pengiraan. 2/3 darab 12 akan dapat 4E plus. Okay, and then 4 kita akan darab dengan H minus 1. Okay, H minus 1. Kemudian jawapan akhir. Okay, jawapan akhir kita susun di mana nilai D vektor E tu di depan dan vektor E tu di belakang lah. Therefore, we get EQ is equal to 4 kurungan H minus 1 D plus 8E. Okay, itu adalah jawapan untuk EQ. Baik, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan yang kedua. So, if the point E, Q and G are collinear, so find the value of H. Okay, collinear adalah segaris. Segaris. So, kamu ingat apabila segaris, dia adalah parallel line. Okay, parallel line. Okay, di mana untuk mendapatkan collinear untuk point E, Q dan G, kita boleh guna equation. Okay, kita boleh guna equation yang kita dah dapat daripada awal. Okay, kita perlukan maklumat yang awal tadi iaitu EG. Okay, maklumat yang soalan pertama tadi. EG adalah 4D tambah 9E. Kemudian maklumat kedua adalah EQ equal to 4 bracket H minus 1D plus 8E. Okay, so maklumat yang kamu cari sebelum ni kenalah betul. Okay, kena betul. So, once kamu dah salah maklumat yang sebelum ni, maka untuk pengiraan soalan seterusnya kemungkinan akan salah lah. So, kena buat hati-hati untuk soalan-soalan yang di awalnya. Okay, so seperti mana yang saya katakan, EQ, okay, EQ dengan EG adalah parallel. Okay, EQ adalah EG adalah parallel. So, the formula untuk parallel, ingat lagi, iaitu A equal to KB. A equal to KB. So, A kat sini adalah EQ dan K masih sama. B dia adalah EG. Okay, kita ambil EG lah kat situ. Okay, sebab maklumat tu kita ada. Baik, so apa yang perlu kamu buat, kamu gantikan sahaja. Iaitu EQ adalah, okay, EQ kita dah dapat daripada atas tadi. Iaitu 4 bracket H minus 1D plus 8E. And then equal to K kurungan. Okay, EG. EG kita dah ada tadi. Iaitu 4D plus 9E. Okay, kemudian kamu expand. Okay, kamu expand yang depan ni tak perlu buat apa. Yang belakang ni. Di mana K dengan 4. Kemudian K dengan 9 lah. Okay, masing-masing akan darab. Akan dapat 4KD and then plus 9KE. Okay, seterusnya. Apa yang perlu kamu buat adalah buat perbandingan. Okay, buat perbandingan
okay, iaitu D di sebelah kiri dan D di sebelah kanan. Okay, D di sebelah kiri dan D sebelah kanan. Okay, yang ni saya padam dulu. Okay, sebab masing-masing ada D, so maknanya nombor depan ni kita boleh buat perbandingan lah. Okay, di mana 4 bracket H minus 1 is equal to 4K. Kemudian, nilai K. Oh, ni ada tersilap sikit. Sebenarnya nilai K, okay, nilai K daripada sebelah ni, okay, iaitu 8E. Okay, 8E yang kedua ni okay, nilai K ambil dari situ. Saya silap transmit animation dia silap sikit dari sini. Okay, so 8E bersamaan dengan 9KE. Okay, 8E bersamaan dengan 9KE, maka kita boleh buat conclusion iaitu 8 adalah bersamaan dengan 9K. Maka 9 tu bawa ke kiri, kita akan dapat 8/9 bersamaan dengan K. Okay, yang ni baru ganti. Okay, yang ni baru gantilah. Okay, saya dah terskip kat situ. Okay, so for bracket H minus 1 equal to 4 bracket 8/9. Okay, 9 tutup bracket lah. So, maknanya maklumat yang pertama tadi, kita tak tahu nilai K tu berapa. Okay, ni kita tak tahu nilai K berapa. Dia sebab kita kena ambil lagi satu nilai daripada yang E tadi lah. Okay, sebab K ada kat situ. Okay, so teruskan pengiraan. So, kamu akan dapat 4 darab H dapat 4H, 4 darab negatif 1 dapat negatif 4. Kemudian 4 dengan 8 dapat 32/9. Okay, teruskan pengiraan macam biasa. Negatif 4 tu bawa ke kanan akan dapat positif 4. Kita tambah 4 lah kat situ. Kemudian kira macam biasa guna kalkulator, kamu akan dapat 68/9. Okay, ingat sebelah kiri tadi kita ada 4H. So, bawa ke kanan akan jadi bahagi 4. Okay, bahagi 4 kawan-kawan. Kamu kira kalkulator. So, H akan dapat 17/9. Okay, baik. So, itu sahaja 2 soalan. Okay, 2 soalan bagi paper tu lah yang selalu sangat ditanya. So, saya harap kamu boleh faham. Okay, tengok balik apakah perkaitan untuk mendapatkan vektor dia. Okay. Kemudian, apabila dia melibatkan soalan yang ada anak-anak tadi, maka kamu perlu hati-hati di mana soalan A ataupun soalan yang pertama tu biasanya dia akan ada kaitan dengan soalan-soalan seterusnya. Baik, okay, so saya harap itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.